Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung lagi pada malam ini daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'ala al-Hududi pada kalam musannif rahimahullah. Qauluhu ats-tsawabu lil muti' wal 'iqabu lil 'asi. Ini masih mengenai berkaitan dengan sifat yang harus pada Allah Taala, iaitu mengada setiap mungkin dan tidak mengadakannya. Contoh dibagi iaitu seumpama termasuk dalam setiap mungkin itu beri pahala balasan baik kepada yang buat taat dan juga seksa kepada yang buat maksiat. Qala al-Muhashshi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu ats-tsawabu lil muti'i wal 'iqabu lil 'asi. Termasuk dalam perkara mungkin itu balas pahala, beri ganjaran pahala bagi yang melakukan ketaatan dan seksaan bagi yang melakukan kemaksiatan. Ai khilafan lil mu'tazilah. Ini menyalahi bagi mu'tazilah. Mu'tazilah haitsu sekira-kira aujabu, mereka mewajibkan dzalika, demikian itu. Di sisi mu'tazilah wajib Allah Ta'ala beri pahala kepada orang buat taat. Wajib Tuhan balas seksa kepada orang buat maksiat. Bukan harus dah tu, mesti. Sebab ialah buat baik tentu kena balas baik, takkan nak balas jahat. Jadi balasan baik kepada yang buat baik itu pasti, wajib. Wa aujabu dzalika bina'an minhum ala aslihim. Itu dibina di atas asal mereka. Asal maksud kaedah mereka al-fasidi, yang fasik. Mereka di sisi mereka Mu'tazilah ada kaedah apa dia? Minat tahsini wat taqbih al-aqliyaini. Di sisi mereka tahsin taqbih itu, membilang elok dan membilang buruk itu aqliyaini, dua-duanya perkara akal. Jadi elok, baik atau buruk sesuatu itu akal yang tentukan, bukan syarak. Itu makna tahsin taqbih aqliyain. Maksudnya bilang baik, mengira baik atau buruk sesuatu itu ditentukan oleh akal. Akal dah tentu. Syarak mari nak menegaskan sahaja. Nampak tak? Nak menguatkan sahaja. Jadi akal yang menentukan baik buruk tu. Jadi pada seakal-akal mereka mendahulukan akal lah. Makna tanpa datang syarak pun akal dah boleh tentukan benda itu baik atau buruk. Sebab itu tak munasabah orang buat taat itu dapat dosa. Yang munasabahnya pada akal ialah orang buat taat boleh pahala, boleh ganjaran baik. Okey, itu pandangan Mu'tazilah. Warudda, dan ditolak pandangan ini bi anna Allah Ta'ala malikun lil asya'i. Allah ni memiliki, pemilik bagi segala perkara. Dia yang malik, pemilik. Wal maliku la yajibu alaihi syai'un lil mamlukihi. Dan malik ini, pemilik, dia tidak wajib atasnya sesuatu bagi yang dimilikinya. Kalau seseorang itu memiliki sesuatu, adakah ada kewajipan ke atas pemilik untuk menunaikan kepada yang dimiliki mamluk dia? Tak ada. Apa yang wajib? Tak ada. Milik dia, ikut dia lah maksudnya.
Bila seorang itu memiliki sesuatu, atas pemiliklah untuk dia buat seikut dan sekehendaknya. Sehendak, sekehendak dan sekemahuan dia. Ikut dia mahu, ikut dia hendak. Tidak wajib atasnya sesuatu. Bal yaf'alu bihi ma yasha'u, bahkan dia buat dengan mamluknya, dengan perkara yang dimilikinya apa yang dia nak. Kita beli ayam kita. Adalah 5 ekor kita beli ayam. Tiba-tiba kita rasa nak makan ayam, kita pun nak sembelih. Atas kita lah nak pilih mana-mana ayam yang kita nak. Nak mana-mana ayam daripada 5 ekor ayam tu ikut kita nak pilih. Jadi tak boleh ayam tu nak petikai. Kata kenapa kamu pilih aku tak pilih orang lain? Sebab apa? Tak boleh petikai. Sebab semua tu milik kita. Atas kita lah nak pilih orang lain. Nak pilih orang mana satu tu atas kita. Yaf'alu ma yasha' wa yakhtaru, dan dia pilih. Kama warada fi nassil Quran. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Allah Ta'ala mencipta apa yang dia nak dan dia pilih apa yang dia nak. Jadi semua itu dalam pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Sebagaimana datang dalam Al-Quran Al-Aziz. Falau wajaba alaihi dhalika, kalau wajib atas Tuhan demikian itu. Kalau wajib Tuhan beri balasan baik kepada orang buat taat, seksa kepada orang buat dosa. Iaitu kalau wajib, lam yakun fa'ilan mukhtara, maka orang tak panggil lah orang yang melakukan dengan pilihan, dengan ikhtiar. Kalau wajib Tuhan buat gitu, maka ketika itu Tuhan buat bukan dengan pilihan dia lah. Bukan dengan ikhtiar dan kehendak ni, tapi buat kerana terpaksa dan kerana wajib. Nampak tak? Kerana terpaksa dan kerana wajib. Bal makhuran, bahkan Tuhan tu digagahi alal fi'li, atas melakukan perbuatan itu. Bis. Qauluhu wa yadkhulu ba'thatur ar-rusuli, dan masuk dalam perkara mungkin juga, iaitu membangkit Rasul. Ba'thatur rusuli, Tuhan bangkit dan utus Rasul. Ai khilafan lil barahimah, menyalahi bagi mazhab agama atau anutan barahimah. Barahimah, siapa barahimah ni? Satu kelompok di India, agama yang asal di India, barahimah. Haitsu ahaluha alaihi, sekira-kira mereka memustahilkan bangkit itu atas Tuhan. Mustahil Allah bangkit Rasul. Ahaluha ay addaha mustahilan alaihi ta'ala, mereka bilang membangkit Rasul itu mustahil atas Allah Ta'ala. Kenapa? Li'adami faidatihi, faidatiha, kan dia tak ada faedah. Li'annaha abathun, kerana bangkit Rasul ni sia-sia. Kenapa nak perlu bangkit Rasul tu? Rasul tu sama manusia juga, Tuhan boleh beri langsung lah maksudnya. Akal kita ni dah cukup dah nak faham baik buruk tu, tak perlu bangkit Rasul. Nampak tak? Ini kafir ni. Wal'iyadzubillah. Ni mazhab kafir ni. Cuma dia buat contoh lah bagi aliran dan anutan yang menafikan dan juga memustahilkan bangkit Rasul. Okey. Dia kata tak ada faedah bangkit Rasul, Tuhan utus Rasul tak ada faedah, li'annaha abathun, kerana itu sia-sia. Fala yasihu an takuna min fi'lil hakim, maka tidak patut, tidak sah dia itu lahir berlaku daripada perbuatan Tuhan yang maha bijaksana. Tuhan bijaksana, pencipta yang bijaksana, takkan melakukan perkara yang sia-sia. Kenapa kata sia-sia? Wa dzalika li annal aqla, kerana akal yastaqillu bi idraki ma jaa bihi rasul, kerana akal ni boleh bersendirian untuk memahami apa yang dibawa datang oleh Rasul. Akal dah cukup dah untuk faham apa kebaikan, apa hak baik, apa hak buruk. Nampak dah? Jadi benda ini kadang ada juga orang yang berfahaman gitu. Tak perlu dah kita kepada syariat ini. Akal dah menunjukkan benda tu baik, baiklah dia. Akal mengatakan buruk, buruklah dia. Ini pembahasan ni kalau dalam ilmu usul fiqh dibincangkan panjang jugalah. Jadi dia kata akal tu boleh yastaqil, boleh bersendirian untuk memahami perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Fala faidata fi irsalihi, maka tak ada faedah pada mengutuskan para Rasul. Wa hadha
bina wa hadha bina'un minhum. Ini bina'un ay mabniyun. Dibina. Minhum, daripada mereka ni, mazhab mereka ini dibina ala tahsin wa taqbih al-aqliyain juga. Atas dasar membilang elok dan buruk itu perkara akal semata-mata. Tahsin wa taqbih aqliyain. Okey, jadi Barahimah pun memustahilkan bangkit Rasul. Wahum ta'ifatun kuffarun, mereka ini sekelompok orang kafir. Ataupun ta'ifatu kuffarin boleh tak? Nak idhafat. Nak idhafat boleh tak? Atau idhafat lah. Idhafat. Ta'ifatu kuffarin, kumpulan daripada orang kafir, minal hindi, yang berasal daripada India. Siapa dia ni? Ashabu Barham, pengikut kepada Barham. Itu dinisbahkan mazhab tersebut Barahimah. Kama fi syarhil maqasidi, sebagaimana dalam disebut oleh Imam Syekh Sa'duddin Taftazani dalam syarah maqasid. Yatba'una ma hassanahul aqlu, mereka mengikut apa yang dibilang elok oleh akal. Benda yang akal fikir dan kira elok, dia ikut. Duna syar'i, tidak syarak. Syarak tak pakai dah. Kita pakai akal je. Nampak tak? Jadi pandangan gini pun, walaupun kita tidak adalah orang mengaku sekarang ni dia mazhab Barahimah, di tempat kita lah, ataupun di kalangan masyarakat awam ni, atau di kalangan umat Islam ni, tak ada lah mengaku Barahimah. Tapi pandai orang-orang yang bentuk ataupun cenderung kepada liberal, free thinker, dia kata gitulah. Nak gunakan akal ni, Tuhan ciptakan, hebat kan dia, boleh tahu mana baik mana salah. Maknanya kalau tak ada syariat pun, akal ni dah boleh bersendirian. Syariat tu pula yang sepatutnya kita kena nilai. Kita kena timbang dia dengan neraca akal. Diletak akal tu neraca penimbang bagi syariat. Nampak tak? Jadi dia mendahulukan akal. Ma yatba'una ma hassanahul aqlu duna syar'i, tidak syarak. Syarak ditolak lah. Fayastaqbihuna, maka mereka membilang, yastaqbihuna, membilang keji, dhabhal hayawan, bilang keji menyembelih haiwan. Ni pokok-pokok di India dia tak boleh kata sembelih ni, atau jenis yang pencinta haiwan ni, pencinta haiwan dia kata tak boleh lah ni kita sembelih haiwan, siang dia. Lima fihi minat ta'zib, kerana padanya itu daripada azab, kita mengazabkan haiwan. Tak boleh. Jadi kesian ke haiwan. Haiwan nak hidup juga, biarlah dia hidup. Makan apa? Makan sayur je lah. Dia duduk siang ke sayur? Sayur bukan boleh hidup, dia kata. Sayur bukan boleh hidup. Tu kalau orang kata dia tak boleh hidup. Ada orang menganggap bahawa dia tu hidup. Tapi maknanya saya ni kata tak ada roh, tak ada tu. Jadi makanlah tumbuh-tumbuhan saja. Apalah. Vegetarian. Was-salata, ay wa yastaqbihuna as-salata, mereka pun membilang keji sembahyang, lima fiha min wad'il wajhi, kerana padanya itu meletakkan wajah, wa huwa asyraful a'dha'i, padahal wajah itu, muka itulah semulia-mulia anggota. Letak alal ardi, di atas tanah pula kita letak. Letak atas tanah pula. Okey. Min wad'il wajhi wa raf'i. Lima fiha min wad'il wajhi wa raf'il ajizati, dan mengangkat punggung. Ajizah ni punggung mengangkat punggung, tak punggung. Kata saya bukan sentient. Ya. Jadi dia kata hina, takkan muka ni kita nak letak lebih rendah daripada punggung. Wa yastabihuna zina, mereka menghalal pula zina. Zina tak apa. Wa wat'al maharim, wati dengan mahram tak apa. Wati dengan sama mahram tak apa. Dapat nikmat, dapat kelazatan, sama saja. Nampak? Nikah tak menikah sama je kata. Jadi ini memang kufur lah ni, Barahimah ni. Tapi nak kabarnya di sini, mereka itu apa nama ini,
menyatakan mustahil dan juga mustahil bangkit rasul. Padahal bangkit rasul itu termasuk daripada perkara harus. Okey, habis. Qauluhu was-salah wal-aslah. Was-salah was-salahu wal-aslah. Termasuk dan juga solah dan aslah itu harus. Allah Ta'ala buat yang baik dan lebih baik. As-salahu ma qabalahu fasadun. Okay, sekarang ni lafaz solah itu perkara yang elok. Lawan perkara elok ialah fasad, perkara buruk, perkara yang tak elok. Katamkini Zaidin, seumpama kita memberikan kepada Zaid. Tamkin ni memberi, memungkinkan, memberi pada Zaid minat ta'am ni, minat ta'am daripada makanan, al-muqab, tamkin, wal muqabili liman'ihi, lawan daripada kita larang dia, liman'ihi minhu ay minat ta'am. Sekarang ni nak buat contoh. Dia kata solah lawannya fasad, elok lawannya buruk. Contoh elok dia, kita bagi Zaid makan, kita memberikan dia makan. Dengan kita tak beri makan, jadi beri makan tu orang panggil solah, benda elok. Tak beri makan tu fasad. Okay. Hatta liman'ihi minhu, kita mukabil bagi beri makan tu, kita larang Zaid daripada makanan hatta yahlaka, sehingga dia mati. Wakal imani, seperti iman tu satu contoh. Kal imani fi muqabalatil kufri, iman lawan bagi kufur. Jadi iman tu salah, benda yang baik, kufur tu benda yang buruk, fasad. Wasihati fi muqabalatil maradi, sehat lawan bagi sakit. Sehat tu benda yang salah, sakit tu benda yang fasad. Okay. Wal aslahu, kita berhenti sekejap untuk jawab azan. Allah. Allahumma. Okay. Kita sambung balik. Itu salah, ya. Wal aslahu. Aslah tu apa dia? Aslahi ma qabalahu ma qabalahu salahun. Aslah ini ialah lawan dia itu salah. Jadi kita kata salah lawan pada salah ialah fasad. Aslah lawan kepada aslah ialah salah. Yang lebih elok, maknanya
Lawan yang satu lagi. Lawan yang satu lagi elok, maknanya antara dua perkara. Bila kita kata benda ini aslah, lebih elok, maknanya selagi tu bukan dah elok. Elok juga, tapi hak ni lebih elok. Kalau kita kata benda ni salah, benda ni elok, molek. Kalau kita kata ni salah, lawan dia fasad. Benda ni dak molek, buruk. Jadi itu maksudnya. Sama dalam fiqh, rajih dengan arjah, asah dengan sahih. Nampak tak? Asah muqabil dia itu sahih, bukan muqabil dia dhaif. Asah sebab lebih sahih. Jadi pandangan satu lagi tu kuat juga, tapi sahih aja. Hak ni hak lebih sahih. Asah. Tapi bila kata ini yang sahih, lawan hak satu lagi tu dhaif. Okey. Itu istilah dia. Ma qabalahu salahun ka it'ami. Contoh ka it'amihi al-at'imatal ladzizata, seperti memberi makan kepada Zaid makanan-makanan yang sedap. Al-muqabili li it'amihi al-at'imata al-ghairal ladzizati. Dengan lawan dia kita beri makan makanan dak lazat. Jadi kalau contoh aslah pula, makanan. Kita beri Zaid makan makanan yang lazat, itu panggil aslah. Lawan dia as-salah, maknanya beri makan tapi makanan tak lazat. Molek juga, tapi hak lebih molek ni makanan hak lebih lazat. Alas. Okay. Wa kathawabi bila taklifin fi muqabalati thawabi ma'an taklif. Seumpama beri pahala tanpa ada taklif, tanpa perlu diberatkan dengan taklif. Tanggungjawab syarak. Beri pahala saja-saja tanpa perlu buat apa-apa. Itu lebih aslah daripada fi muqabalati thawab ma'a taklif. Beri pahala dengan diberi tanggungan untuk buat sesuatu amalan. Okay. Itu pandangan membeza antara salah dengan aslah. Wakila, ni pandangan lain pula ni. As-salahu, salah ialah ithabatullahi abidahu, membalas, memberi ganjaran oleh Allah Ta'ala akan hamba-Nya. Itu salah. Wal aslahu i'ta'uhum athawaba bila amalin. Aslah, Allah Ta'ala beri pahala tanpa amalan. Beri pahala tanpa amalan. Yujibuhu, yang mewajibkan pahala tadi. Maknanya beri pahala saja-saja, pahala free. Pahala free, tanpa ada apa-apa amalan yang perlu buat. Itu aslah. Wakila, satu pandangan kata pula, pandangan lain pula ni, as-salahu ba'thur ar-rusuli. Salah itu bangkit dan utuh Rasul. Wal aslahu ta'atuhum, dan yang aslah ialah taat kepada para Rasul itu. Wakila as-salah ialah ijadul khalqi. Salah itu mencipta Tuhan akan makhluk. Wal aslah hidayatuhum. Aslah pula Allah Ta'ala memberi hidayat kepada mereka. Wa taufiquhum, dan Tuhan beri taufik kepada mereka. Banyaklah takrif ni. Was-salahu wal aslah. Wakila as-salahu wal aslahu syai'un wahidun mutaradifani. Pandangan seterusnya kata salah dengan aslah tu sama saja. Fakullu minhuma laisa wajiban 'ala Allah. Selesai. Maka setiap satu daripadanya, kedua-dua itu, salah dan aslah, laisa wajiban 'ala Allah, tak ada punya wajib atas Allah Ta'ala. Khilafan lil Mu'tazilah, menyalahi bagi Mu'tazilah. Haitsu aujabuhuma, sekira-kira mereka mewajibkan salah dan aslah ini alaihi ta'ala, bina'an minhum ala aslihim fasid, dibina di atas pandangan kaedah mereka yang fasid, al-mutaqaddim, yang telah terdahulu. Itu pandangan Mu'tazilah. Warudda, dan ditolak pandangan itu, bi'annahuma, dengan bahawa salah dan aslah itu, la wajaba alaihi ta'ala, kalaulah kedua-dua itu wajib atas Tuhan, lama waqa'at mihnatu dunya, nescaya takkan berlaku cubaan di dunia, wa ukhra, dan cubaan di akhirat. Kalaulah salah dan aslah ni perkara yang Tuhan wajib buat, maka takkan berlaku cubaan dan dugaan dunia dan akhirat. Walamma waqa'at taklifun bi amrin, bukan walamma.
Nescaya tidak. Walama waqa'a. Walama. Dan nescaya tidak berlaku taklifun bi amrin. Nescaya tidak akan berlaku taklif, tanggungan kita, kena tanggungjawab kita dengan amrin, dengan arahan Tuhan, wala nahyin, dan larangan Tuhan. Kalaulah solah dan aslah tu wajib, nescaya Tuhan tak akan kenakan taklif kita. Tak perlu kita ikut suruhan Tuhan dan tinggal larangan Tuhan. Wa dzalika batilun, walha itu semua batil, mustahil begitu. Bil musyahadati, dengan dalil musyahadah, kita saksikan sendiri bahawa kat dunia ni ada cubaan, ada mihnah, ada tribulasi, dan kita ditaklifkan dengan taklif-taklif. Nampak tak? Jadi tak betul lah kaedah yang mengatakan solah dan aslah itu. Walidha, dari kerana inilah, sa'al al-Asy'ariyu, Imam Asy'ari bertanya ustazahu, tok gurunya, dan juga ayah tiri dia, pak nikah dengan mak dia kan. Siapa dia? Tok guru dia dan ustaz dia, Aba Aliin Al-Jubba'i. Al-Jubba'i, Aba Ali Al-Jubba'i. Dia tanya Abu Ali Jubba'i ni, Imam Asy'ari dalam sirah hidup dia, dia apa nama ni, apabila ayah dia meninggal, mak dia menikah dengan Abu Ali Al-Jubba'i, Ra'sul Mu'tazilah, ketua Mu'tazilah pada zaman itulah. Jadi dia belajar dan ikut sekali lah bersama dengan ayah tirinya itu dengan mazhab Mu'tazilah. Okay, jadi lama, bahkan kerap kali dia dihantar untuk mewakili Mu'tazilah dalam perdebatan. Kerana orang dia orang yang akal tajam dan petah bercakap. Maka akhirnya, tapi dia lama kelamaan dia dapati bahawa mazhab yang dia percaya atau dia ikuti selama ni, mazhab Mu'tazilah itu tak betul, tak tepat, tak kena dengan Al-Quran dan juga hadis, tak kena dengan sunnah. Maka dia pun berlaku persoalan-persoalan yang mana menyebabkan akhirnya dia meninggalkan Mu'tazilah. Antaranya inilah, dia tanya kepada tok guru dia, Aba Ali Al-Jubba'i, an thalathati ikhwatin, tentang 3 orang saudara. Asya ahaduhum fi ta'atillahi ta'ala, salah seorang daripada mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah. Wa ahaduhum fil kufri, salah seorang yang lain pula duduk dalam keadaan kufur, wal'iyazubillah. Wa mata ala dhalika, dan mati mereka dalam keadaan tu, seorang keadaan berislam, beriman taat, seorang dalam keadaan kufur. Wal akharu, yang akhir mata saghira, mati kecil. Jadi ditanya apakah kesudahan mereka, apakah kesudahan ketiga-tiga adik-beradik ni. Faqala, kata Abu Ali Jubba'i, yusabul awwalu, diberi pahala yang pertama, mana yang dewasa mati dalam Islam, wa yu'aqabus tsani, dan diseksa dan diazab yang kedua sebab mati dalam kufur, wala yusabus tsalitsu wala yu'aqabu, yang ketiga tidak diberi pahala dan tidak diseksa. Duduk manzilah baina manzilatain, tidak dapat kedudukan seumpama abangnya yang taat, dapat pahala sebegitu, dan tidak diseksa sebagaimana abangnya yang kufur tu, kerana dia tidak buat perkara kufur dan dia tidak buat perkara taat. Maka faqala al-Asy'ari, Imam Asy'ari tanya dia, in qala thalithu, kalau berkata oleh yang ketiga, kalau dia kata, jadi akidah, persoalan akidah syubhah begini, in ni in iftiradi ni, kalau ni persoalan akidah ni perlu kita kadang-kadang persoal dan tanya, tujuan untuk kita yakin dan teguhkan akidah tu betul ke tak, mampu tak dia menjawab persoalan dan kemusykilan kita. Sebab tu maknanya kalau seboleh mungkin, kalau ada soalan-soalan daripada orang kita ajar tak, murid-murid kita, orang-orang bertanya, cuba kita jawab dengan cara terbaik lah, dengan cara yang elok, yang memberi faham dan bukan membawa fitnah. Jangan marah kata, siapa yang banyak bertanya maka imannya lemah. Tak boleh lagi tu.
Biarlah orang tanya tu. Tapi kalau kadang-kadang soalan orang tanya ni, dia tak pandai susun soalan. Kita susun soalan tu. Kita susunkan soalan tu biar dia tahu macam mana nak, nak tanya tu. Jadi, Imam Sya'ri tanya, in qala thalithu, kalau saudara yang ketiga yang mati kecil ni kata, halla a'martani, ya Allah, kenapa kamu tidak panjangkan umurku? Fa usliha, lalu aku dapat jadi soleh. Fa usliha. Wa adkhula, dan aku masuk al-jannata. Kenapa engkau tidak panjangkan umur aku? Fa usliha. Jadi salu asluhu. Apa nama ni? Ya, aku jadi soleh. Salihun fa aslaha. Fa aslaha. Jadi baca fa aslaha. Aslaha salaha yasluhu aslahu. Fa aslahu. Fa aslaha lah. Sebab jawab yang muqtarim bi fa. Halla a'martani. Ni dia panggil apa? Jawab kepada al-ardu muqtarinan bi fa. Jadi kenapa engkau tidak panjangkan umurku? Fa aslaha, lalu aku dapat jadi soleh. Wa adkhulal jannata, dan aku dapat masuk syurga. Kama dakhala akhi al-mu'min, sebagaimana masuk oleh saudaraku orang beriman tadi, pak mula-mula. Fa aja, jadi tanya. Dan kalau orang ketiga tanya gini, dia akan berhujah depan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kamu tak panjangkan umur aku? Biar aku jadi besar balik, aku buat taat, aku dapat masuk syurga, dapat kedudukan tinggi macam saudaraku yang pertama. Fa ajabal Jubai, Syekh Jubai kata, innar rabba yaqul, sesungguhnya Tuhan akan jawab lahu, kepadanya, kuntu a'lamu annaka law 'ishta la fasiqta. Aku tahu kalau kamu fasaqta yafsuku. Aku tahu kalau kamu hidup, law ishta, kamu hidup, la fasaqta, kamu akan jadi fasik. Fadakhalta annar, aku tahu kalau aku panjangkan umur kamu, kamu umur panjang, kamu jadi fasik, kamu masuk neraka. Jadi lebih baiklah aku mati kamu dalam keadaan kecil. Jadi mati kecil itu aslah daripada, ataupun soleh, lebih molek lah. Solah lebih elok daripada dia itu mati besar tapi kufur. Maka mati kecil lebih elok. Faqala al-Asy'ari, Imam Asy'ari tanya balik. Tengok susun. Dia tak tanya terus kepada poin yang mana jadi tu. Dia tanya dulu. Supaya, dia panggil apa? Treat of idea tu. Dia punya jawapan tu tak boleh dia jadi mulzim dah. Ifham dah. Jawapan itu akan menyebabkan jadi clue. Jadi kalau tanya terus tu, mungkin tak setuntas dan tidak setajam kalau dia susun satu tu. Sebab tu nak susun hujah ni perlu kepada pertamanya ketajaman akal lah. Di samping daripada anugerah Tuhan beri dan pembukaan Fathu minallah tu tengok tu. Pertamanya lah debat-debat berkaitan dengan al-haq dan batin. Nak berdebat dengan golongan hak dengan batin. Ia kena bukan kata, saya pandai, saya nak debat. Saya ada hujah, saya baca kitab ni, saya baca kitab, so saya boleh debat. Jangan. Jatuh tu berat. Kalau kita mewakili ahli sunnah, mewakili Islam, kita tak boleh perform dengan elok, berat tu. Sebab itu bukan sembarangan. Kita nak debat-debat ni bukan sembarangan. Bahkan ulama' dulu jauh kalau boleh nak daripada berdebat ni. Kecuali tidak ada tersepit jalan dah. Mereka pun istikharah dulu. Mereka pun macam-macam. Minta iltijak pada Allah Ta'ala. Minta supaya Allah Ta'ala buka. Minta Allah Ta'ala beri. Barulah kita nampak bahawa debat itu akan membuahkan hasil dia. Bukan semata-mata nak debat kerana nak memuaskan nafsu kita. Saya tak puas hati, saya nak debat kau ni. Mana bukti? Mana ni? Tu nak puas nafsu kita.
kita. Tu nak tarik crowd, nak tarik audience, tu tak apalah, tu ikutlah. Banyak audience dapat masuk duit. Contohlah, ni tidak ada kaitan dengan hak mati. Tak ada kaitan dengan hak mati ni. Jadi tak usah kata siapa-siapalah. Okay. Faqala al-Asy'ari, maka berkata Imam Asy'ari, fa in qala tsani, kalau berkata yang kedua, mana hak kafir tu? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima ni istifham lima lam tumitni saghiran, kenapa engkau tidak matikanku kecil? Hatta la asiya, supaya aku tak buat maksiat. Ya Allah, kenapa mu tak matikan aku kecil? Dah mu tahu dah aku besar ni mati dalam keadaan kufur. Kenapa mu tak matikan aku kecil-kecil lagi supaya aku tak buat maksiat? Fala adkhulul annara, lalu aku tak dapat masuk neraka. Kama amitta akhi, sebagaimana engkau matikan saudara aku tadi. Fabuhital Jubba'i, maka Imam Jubba'i kelu. Buhitan ni makna kelu, tidak berkata-kata. Senyap. Tak boleh jawab, nak jawab ke mana? Kalau ikut kaedah mereka, tak lagi lah. Kaedah mereka, Allah wajib buat salah dan aslah. Jadi yang lebih salah dan aslah bagi yang kedua, bahawa dia mati kecil. Tapi dia ni memang tak mati kecil, mati keadaan besar. Dan begitulah hakikatnya. Ada di kalangan manusia ini yang hidup dewasa dan mati dalam kufur. Wal'iyazubillah. Jadi nak kata gua ni, adakah perbuatan solah dan aslah itu wajib atas Tuhan? Tentu sekali tidak. Nampak? Jadi senyap. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, dia marahlah. Dia Al-Jubai marah padanya. Ajunun ta anta? Mu gila ke Abu Hasan? Dia kata, la, lakin waqafa himaru syaikh ala atabah. Dah. Tapi himar syekh berhenti kat bendu. Maksud apa? Akal syekh tak boleh nak pergi dah. Bila Jubai tak boleh nak jawab, dia kata gitu. Afika junun, mu ada gila-gila ke? Abu Hasan. Dia katakan anak tiri dia. La, kata la, lakin waqafa himaru syaikh ala atabah. Dah, tapi himar tok syekh yang berhenti di bendu itu. Tak makna akal tak boleh nak pergi dah. Dia jawab. Mati hujah panggil. Mati hujah. Qauluhu wa ru'yatul khalqi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti situlah untuk kali ini. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan akan datang. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.